Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Dan adapun hasad, maka bahawasanya ia mempasad akan taat, ia membangkitkan atas segala kejahatan. Jadi adapun hasad, bahasa Melayu kita panggil dengki. Adapun dengki, bahawasanya ia mempasad, yakni merosakkan atau membinasakan akan taat, yakni ibadat yang kita lakukan, yakni pahala yang kita lakukan. Jadi orang yang melakukan amal ibadat tetapi masih ada lagi dengki di dalam hatinya, maka menyebabkan amal ibadatnya binasa. Sebab itulah Nabi SAW ada seorang sahabat mengenai orang yang dikatakan muflis. Maka sahabat mengatakan muflis itu man la dirhamalahu wala mata', orang yang tidak ada benda, orang yang tidak ada harta, itulah muflis. Nabi kata bukan itu muflis. Muflis ini hidup di atas muka dunia, tetapi apabila dia bangkit, tidak ada sedikit pun amal ibadatnya. Walaupun semasa duduk di atas muka dunia dia sudah beribadat bersungguh-sungguh, baik orang itu orang ibadat, baik orang itu ahli ilmu, ulama, baik orang itu pemimpin dan sebagainya, tetapi bila mereka bangkit di hadapan Allah, tidak ada satu amal ibadat pun yang ada di hadapan mata mereka. Kenapa ini berlaku? Kerana di antaranya yang menghilangkan pahalanya adalah dengki. Bila seseorang itu dengki dengan orang lain, bila dia dengki dengan orang lain, akhirnya dosanya itu dihapuskan. Dan bukan saja dosanya dihapuskan, bahkan bila dibayar dengan pahalanya kepada orang yang didengki, lalu tidak mencukupi nak beritahu betapa banyak dengki ini. Apabila tidak mencukupi, maka dosa-dosa yang kita dengki tadi akan kita tanggung. Bukan sahaja pahala hilang, tetapi dosa orang yang kita dengki tadi maka akan ditanggung di atas kepala kita. Wal iyaz billahi min zalim. Maka orang itu sudah tidak ada langsung pahala, bahkan dosanya bertambah. Sedangkan tambah itu dia tidak buat di atas muka dunia. Dosa itulah dosa orang yang dia dengki, akhirnya dia letakkan di atas kepalanya. Inilah bahayanya sifat dengki. Maka seorang yang beribadat sudah menjaga ibadatnya, baik ibadat sembahyang dan sebagainya, tetapi tidak membuang penyakit dengki di dalam hatinya, menyebabkan ia ini pun orang yang binasa dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Kerana dengki ini mempasadkan, merosakkan akan taat, ketaatan kepada Allah. Kadang-kadang taat itu macam biasa, tidak hilang ketaatan. Orang yang berdengki itu sembahyang tidak tinggal sembahyang. Tidak tinggal sembahyang, maknanya tidak, seolah-olah tidak rosak. Bahkan yang dengki itu ada duit pun tetap infak fisabilillah, yang sembahyang tetap sembahyang, yang puasa tetap puasa. Tetapi bila ada saja dengki, yang merosakkan dia adalah pahala yang ia lakukan ketika yang dia lakukan semasa ibadat tadi. Rosak pahala apabila ia dengki di antara satu sama lain. Maka jauhkanlah kita dari sifat dengki, kerana dengki ini amatlah tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini yang membangkitkan atas segala kejahatan. Adapun dengki ini menyebabkan orang itu ingin melakukan kejahatan. Daripada dengki, asalnya dengki saja, tapi daripada dengki timbul fitnah. Asalnya dengki saja, daripada dengki ini timbul umpatan pada orang lain. Asalnya dengki saja, daripada dengki ini suka mengadu domba, menjadi batu api. Asalnya dengki, tetapi apabila dengki ingin melihat orang yang didengki itu dikurunkan bala ataupun kena musibah pada orang tadi, maka kita kena minta jauh dengan Allah. Jangan ada di dalam hati kita dengki. Kalau ada dalam hati kita dengki, kita ahli ibadat ke, kita ulama ke, kita pemimpin ke, kita apa saja,
orang itu tidak ada nilai di sisi Allah, kerana pahala yang dia lakukan itu tidak dipandang oleh Allah, bahkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala kerana adanya sifat dengki di dalam hati. Maka jauhkanlah diri sifat dengki. Cukup bahaya sifat dengki. Yang ditakuti oleh alim-alim ulama, orang-orang soleh adalah dengki. Kadang-kadang diuji orang tu, diuji anak muridnya lebih baik daripada dia, tapi dia dengki. Bila dia dengki, akhir sekali dia cuba buat sesuatu, akhirnya binasalah ia. Maka pernah berlaku pada zaman Al-Imam Syafi'i sendiri pun. Imam Syafi'i masa itu dia budak lagi, masa umur dia belasan tahun, dia sudah menyampaikan ilmu, sudah menjadi alim ulama dan mendapat pengaruh yang begitu besar. Masa tu umur dia hanya belasan tahun. Tetapi ada orang-orang yang lama, ulama-ulama yang lama, sudah mereka itu umur dia sudah tua, sudah lama mengajar, sudah lama berkhidmat dengan masyarakat. Tetapi apabila datangnya Imam Syafi'i, habis anak murid pergi ke Imam Syafi'i, menyebabkan dia pun rasa dengki, lalulah berkata pada sesuatu yang buruk kepada Imam Syafi'i, sampai mereka mengatakan Imam Syafi'i ini adalah manusia yang sesat, adalah manusia lah yang lebih jahat daripada syaitan dan sebagainya. Kenapa sanggup kata macam tu? Kerana sifat dengki. Maka tidak dapat tidak, dia kata, membangkitkan segala kejahatan, dan bahawasanya penyakit yang amat besar yang dibalakan akan dia. Maka penyakit ini adalah penyakit yang besar. Penyakit yang besar ataupun penyakit yang berat, yang boleh merosakkan. Jadi kalau penyakit itu tidak merosakkan, penyakit itu sekadar luar, penyakit kulit di luar saja, tetapi tidak merebak kepada dalam, maka ini bukan penyakit yang besar lagi, ini bukan penyakit yang berat lagi. Tetapi kalau penyakit yang berat ini, kalau penyakit saja, sama ada dalam perut ke, sakit jantung ke, sakit barah ke dan sebagainya, dia akan merebak semuanya sekali. Bahkan merosakkan, boleh merosakkan anggota tangan, boleh merosakkan kaki, boleh merosakkan mata, boleh merosakkan telinga. Orang yang sakit, bagaimana contohnya kencing manis, kadang-kadang merosakkan mata, kadang-kadang merosakkan kaki, kadang-kadang merosakkan anggota lain. Dia jadi merebak yang lain. Ini menunjukkan penyakit ini penyakit yang berat. Maka orang yang ada penyakit dengki, dia merosakkan pahala sembahyang, dia merosakkan pahala haji, dia merosakkan pahala Al-Quran, amal-amal ibadat yang lain ini. Apabila ada sahaja penyakit ini, penyakit dengki, akhir sekali rosaknya. Maka penyakit yang mula-mula sekali yang berlaku pada Nabi Adam AS adalah penyakit dengki. Apabila sahaja disuruh sahaja iblis supaya sujud kepada Allah Ta'ala, sujud kepada Nabi Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, tak kala Allah Ta'ala berkata, sujudlah kamu para malaikat, termasuk dengan iblis, semuanya sujud li Adam, fasajadu illa iblis, maka semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, mereka sombong, enggan, takabur, dan termasuk iblis itu termasuk di kalangan orang yang kafir. Maka sebab apa dia enggan? Sebab apa dia menyombongkan diri? Dengki. Apa buktinya yang mana iblis itu dengki kepada Nabi Adam AS? Lalulah iblis mengatakan, khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin, sesungguhnya aku dijadikan daripada api, dia dijadikan daripada tanah, kenapa aku perlu sujud pada dia? Maka Allah Ta'ala telah memberi kelebihan kepada Nabi Adam, tidak diberi kelebihan kepada dia. Maka orang yang dengki ini adalah orang yang tidak berpuas hati dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka jangan kita menjadi orang yang dengki. Apa-apa saja yang Allah Ta'ala beri kelebihan kepada orang lain, itu kehendak Allah, kita tidak ada kuasa sedikit pun. Allah Ta'ala memberi apa-apa yang baik pada kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata penyakit yang amat besar yang dibalakan akan dia, kebanyakan daripada qari, orang yang pandai membaca Quran di antaranya. Yang pandai baca Quran, dia dengki sama dia. Tahu sedap mana dia, sedap aku lagi. Dan ataupun bila orang puji, si Anu bin si Anu itu sedap baca Al-Quran, dia pun mari dalam hati, puji dia, aku je tak puji, aku sedap ada dia lagi. Jadi ini pun merupakan penyakit-penyakit dengki. Penyakit-penyakit dengki. Maka jangan kita berdengki, kerana ia boleh merosakkan hati kita, merosakkan amalan kita. Dan termasuk juga para ulama. Para ulama, maka bila sebut para ulama ini, yakni orang yang ada ilmu. Jadi bila dia ada ilmu pun dia berdengki di antara satu sama lain. Sebab apa dengki? Kadang-kadang dengki kerana pengaruh, kadang-kadang dengki kerana pangkat,
Kadang-kadang dengki kerana harta. Jadi bila dia mendapat ni menjadi ulama, lalu dia disanjung oleh orang lain. Maka dia sanjung oleh orang mulia. Lalu bila ada orang lain, dia bimbang nanti orang sudah tidak sanjung lagi pada dia. Nanti orang sanjung pada orang lain pula. Lalu dia tidak suka orang lain tak ada naik. Biar dia saja naik. Biar orang sanjung dia saja. Jangan sanjung orang lain. Ini satu penyakit dengki. Dan termasuk juga di kalangan ulama-ulama. Kita daripada sifat dengki. Jadi di antara nak membersihkan hati, mesti kena memperbanyakkan berzikir, duduk dalam majlis-majlis zikir. Kerana zikir itu boleh membersihkan hati, kerana dengki itu mengotorkan hati kita. Maka tidak di antaranya ulama-ulama, mereka berdengki-dengkian di antara satu sama lain. Kalau mereka faham betul-betul sebenarnya masalah pengaruh, masalah ilmu, masalah apa itu pemberian Allah. Tidak semestinya orang yang banyak pengaruh itu dia terbaik, tidak. Tidak semestinya orang yang tidak ada pengaruh itu orang tidak terbaik, tidak. Bahkan kadang-kadang yang kurang pengaruh itu terbaik kadang-kadang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya kena mensyukuri nikmat Allah taala. Jadi oleh kerana apabila Allah taala memberi kelebihan kepada seseorang, orang itu telah lupa pemberian itu datang daripada Allah, dan Allah taala berhak nak beri kepada siapa saja. Siapa saja Allah taala nak beri kepada orang ini ke, orang ni ke, maka dia boleh. Maka Allah taala nak beri orang ini ilmu lebih banyak pada dia, maka kita kena bersyukur, meringankan tugas kita. Orang ini berjaya mendakwah orang, kita tidak berjaya, kita sudah berdakwah tidak berjaya, orang ini berjaya, maka kita tidak boleh berdengki dengan dia. Bahkan hendaklah kita berbaik-baik di antara satu sama lain, untuk menghilangkan perasaan dengki di dalam hati kita. Maka dia kata apabila dengki saja boleh merosakkan kita. Maka istimewa pula orang yang awam, istimewa bermakna lebih-lebih lagi lah bagi orang awam. Orang awam ini maka berlaku juga dengki di antara satu sama lain. Yang kaya dengki sama kaya, yang miskin dengki sama miskin. Maka perkara ini boleh merosakkan amal ibadat. Maka ulama mengatakan sebab apa dilarang sangat dengki ini. Yang pertama, dengki ini merosakkan amalan, yakni menghapuskan pahala kita. Yang kedua, orang yang dengki ini bila dia datang penyakit dengki akan berlaku lagi penyakit-penyakit yang lain. Kalau berlaku saja dengki, saya akan berlaku fitnah. Akan berlaku fitnah, dia pun dah mula memfitnah orang. Daripada fitnah berlaku ribah, mengumpat orang. Lain daripada ribah berlaku mengadu domba, namimah, yakni menjadi batu api. Dan lepas ke selalu buruk sangka kepada orang lain, tidak berlapang dada. Kenapa jadi banyak penyakit berlaku pada diri dia? Atas dialah pasal dengki, dialah fitnah, dialah mengadu domba orang, ataupun kata jadi batu api, dialah ribah pada orang, ataupun buruk sangka kepada orang. Kenapa atas dia banyak penyakit-penyakit ini? Berpunca daripada dengki. Daripada dengki mari keluar penyakit-penyakit lain. Dan yang ketiga, orang yang berdengki ini dia tidak akan senang hidup dia. Kadang-kadang dia dengki, dia tak boleh tidur. Orang yang didengki itu boleh tidur, tak ada apa-apa. Guana pula dia tengok orang tu, kau maju, dia marah dia. Pak Guana ni kena bomo sikit biar tak maju. Jadi dia susah hati. Lepas tu buat-buat tak jadi apa. Dia tak boleh tidur malam, susah dia. Sebab apa jadi susah? Sebab hati dia sakit. Bila hati sakit, susah dia. Jadi yang dengki dia kadang-kadang orang yang berdengki itu susah. Orang yang kena dengki itu tidak susah. Dia boleh tidur malam, bahkan dia mendapat pahala saja-saja je dengan sebab orang berdengki kepadanya. Maka tidak perlu susah. Tidak perlu susah. Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali, kalau dia tahu orang tu dengki pada dia, dia sangat gembira. Boleh gitu? Maknanya dia rasa gembira. Sehingga kan ada orang sakit hati pada dia, kata dia macam-macam, dia ambil makanan, dia bagi terima kasih pada dia. Sebab apa? Sebab kita ingat kita ini tidak ada pahala yang banyak, ataupun kita ibadat kita kurang. Ibadat kita ini nak tahu, kita nak tengok rasa tu kadang-kadang kita kurang lagi khusyuk pada Allah.
Kadang-kadang kita tidak mampu lagi istiqamah dalam ibadat yang kita lakukan. Bermakna ibadat kita belum sempurna. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak beri pahala pada kita? Kadang-kadang Allah Ta'ala memberi pahala kepada kita dengan sebab orang dengki pada kita. Maka kalau orang dengki pada kita, kita jangan jadi dengki macam dia. Dia dengki kita pun dengki pada dia. Dia nak jatuh kita pun nak jatuh ke dia. Maka 2 kali 5, 5 kali 2. Jadi tidak ada faedah belaka kedua-duanya. Maka di sini kita kena faham. Bila saja orang dengki kepada kita, bermakna akan hilang pahala ibadat dia. Sebab itulah yang kalau orang yang dengki itu orang yang ahli ibadat, suka hati kita. Tapi kalau orang dengki pun tak semayang, susah hati kau kita. Dia nak bagi benda kita. Tapi siapa yang dengki? Oh, dia itu orang semayang tidak tinggal. Orang itu pun orang ada ilmu. Orang itu pun mengaji. Allah, tolong pesan ke dia kalau boleh mengaji biar banyak-banyak sikit. Biar mengaji kalau boleh 1 hari 1 juzuk, kalau boleh 1 hari khatam lagi bagus. Mudah sikit dapat pahala. Sehingga kan ada ulama kata, kalau aku nak dengki, baik aku dengki ibu bapa aku sebab mudah. Baik aku beri pahala ibu bapa aku kalau nak dengki. Kalau ni nak dengki, maka jangan kita dengki orang. Biarlah orang dengki kita. Kalau orang dengki kita, untung sebenarnya. Kalau kita nampak untung. Kenapa? Kerana kita mendapat pahala saja. Tapi kalau kita dengki juga pada orang, maka kita pun telah diberi peluang untuk dapat pahala, akhirnya kita mencari dosa. Maka jangan kita berdengki-dengkian di antara satu sama lain. Jadi yang ketiga, orang yang dengki ini hidup dia akan menjadi susah. Hidup dia akan menjadi susah. Sebab apa? Dalam keadaan dia, hati dalam keadaan keluh kesah, kerana sentiasa memikirkan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Yang keempat, orang yang dengki ini, kata ulama, terhalang dia daripada mendapat syafaat Rasulullah. Walaupun disebut syafaat aku ini untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Untuk syafaat ni maknanya orang yang melakukan dosa besar pun Nabi boleh beri syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi orang yang melakukan dengki, maka Allah Taala tak beri. Allah Taala tidak memberikan mendapat syafaat. Nabi tidak memberi syafaat kepada orang yang berdengki-dengkian di antara satu sama lain. Jangan hidup dalam keadaan dengki. Kemudian orang yang berdengki ini, dia akan bersama dengan iblis. Kerana sifat iblis ni adalah sifat dengki. Dia berkawan dengan iblis. Orang yang tidak dengki ini, dia berkawan dengan malaikat ataupun bersama dengan orang-orang yang soleh. Dan dengki ini, dia akan dijauhkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak memandangnya dengan pandangan rahmat. Maka hendaklah kita jauhkan diri daripada dengki. Maka dia kata, dan orang yang jahil, dan begitu juga orang yang jahil. Sebab itu kita kena faham, bila kita orang dengki kita, itulah peluang kita untuk mendapat pahala di sisi Allah. Maka biarlah orang nak kata apa-apa pada kita, tak apa, biar dia kata. Kita dengan cara kita, yang paling penting kita dengan Allah Ta'ala. Pasal susah kalau manusia itu cuba nak menjatuhkan kita ataupun nak menghina kita. Kalau Allah Ta'ala nak muliakan kita, panggillah seluruh dunia manusia pun pasti akan mulia. Tetapi kalau Allah Ta'ala nak menjatuhkan, nak menghinakan, panggillah orang seluruh dunia untuk memuliakan, tidak akan mulia. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala lah yang menghina dan Allah Ta'ala lah yang memuliakan dia. Jadi kita rasa susah kalau orang menghina kita. Yang kita susah, bagaimana kita di sisi Allah? Adakah kita mulia ataupun kita hina di sisi Allah Ta'ala? Memandang kepada makhluk itu tidak memberi manfaat lagi. Memandang kepada Allah, itulah yang sebaiknya. Maka dia kata di sini, hingga dibinasakan mereka itu semua binasa. Qari yang pandai baca Quran pun binasa, ulama yang pandai ilmu, yang banyak ilmu pun binasa, orang awam pun binasa, orang jahil pun binasa. Semuanya binasa adalah disebabkan penyakit dengki yang dihinggap di dalam diri mereka. Maka jauhkanlah min syarri hasidin idza hasad. Daripada keburukan orang yang berdengki-dengkian apabila ia berdengki. Sebab itulah kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada orang yang dengki kita. Satu, kita minta berlindung daripada Allah, daripada orang yang dengki pada kita. Yang kedua, kita berlindung daripada Allah menjadi orang yang dengki. Minta dengan Allah, jangan kita ini termasuk di kalangan orang yang dengki.
Sebab tu kita kena fikirlah bila-bila kita mendengar orang itu ada kelebihan. Kadang-kadang mari syaitan juga menggoda kita. Oh, orang ni lebih pada kamu, rugi kamu ni kalah pada dia, kena lawan dia. Biar ia jatuh. Tapi kita kena balik kepada Allah Ta'ala. Siapa yang memberi kelebihan itu? Yang memberi kelebihan itu adalah Allah. Bermakna Allah Ta'ala memberi kelebihan, ujian yang lebih berat daripada kita. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Kerana apa? Kerana orang yang diberi kelebihan itu ujian dia berat sebenarnya. Yang diberi ujian harta berat dia di sisi Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala akan tanya, ke mana harta yang kamu infakkan? Daripada harta yang kamu dapat. Maka kita yang tidak ada harta, maka kuranglah ujian sedikit, dan kuranglah perkiraan di negeri akhirat. Nak kira tak banyak. Mudah saja. Salah kaya, mudah. Bahkan dikatakan orang fakir ini lebih dahulu dia masuk syurga daripada orang kaya. Orang pergi rata panjang beli barang banyak, dengan orang tak beli barang banyak kena tahan di custom. Orang tak ada barang pergi lepas dah. Orang ada barang kena cek satu. Ibaratnya begitulah. Orang ada ilmu pun begitu juga. Orang ada ilmu lagi bahaya. Asaddun nas asadduna azaban yaumal qiyamah al-alimu la yanfa'uhu ilmuhu. Adapun sedahsyat-dahsyat azab di negeri akhirat adalah orang alim. Apabila ilmu dia itu tidak memberi manfaat kepada dirinya dan kepada orang lain, maka dia seburuk-buruk, sedahsyat-dahsyat diazabkan oleh Allah Ta'ala. Maka setiap kelebihan itu semua ujian. Hanya kita tidak nampak ujian. Kita nampak orang ini sudah diberi kelebihan. Oh, orang ni kaya, warna aku tahu kaya. Dia negara apa ni? Negara tak tahu biasanya. Mari mikir. Mari fikir hal tidak boleh. Ini kena penyakit hati. Jangan dengki orang. Allah Ta'ala beri ujian, beri kelebihan pada dia. Kelebihan hati itu ujian pada dia tu. Maka sebenarnya kalau kita faham, tidak ada dengki. Bahkan kita bersyukur. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tidak menguji kita sebagaimana dia. Dan kita hanya menerima apa saja yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Maka dia kata di sini, membinasakan mereka itu dan mendatangkan mereka itu ke neraka. Yang menyebabkan mereka itu masuk neraka. Di antara sebab orang masuk neraka adalah sifat dengki yang masih ada di dalam hatinya. Ketika dia mati, masih ada lagi sifat dengki di dalam hati. Maka kena buang sifat dengki ini. Sifat dengki ini. Jadi kena pandang yang ke bawah. Kita tengok orang kaya, jangan dengki orang kaya. Kita tengok kita, ada lagi orang yang tidak lebih miskin daripada kita. Ada lagi orang lebih miskin. Allah Ta'ala beri orang tu lebih alim pada kita. Kita tengok diri kita, kena tengok orang bawah pada kita. Ramai lagi orang yang tidak ada ilmu daripada kita. Maka demikianlah kita tengok ke bawah. Nabi suruh kita tengok ke bawah, supaya kita menjadi orang yang tawadhu, supaya kita menjadi orang yang bersyukur, supaya kita terselamat daripada sifat dengki. Maka jangan kita berdengki-dengkian di antara satu sama lain. Baik, dia kata di sini, tiada engkau dengar, maknanya tidakkah kamu pernah mendengar? Tidakkah kamu mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 orang masuk mereka itu akan neraka dengan sebab 6. Ada 6 golongan yang mana mereka itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ada 6 golongan. Yang pertama, orang Arab. Orang Arab dengan asabiyahnya, asabiyah atau dengan ketaksubannya, ataupun dengan kepuakannya. Maknanya puak-puak dia ni dipanggil asabiyah. Sebab tu kalau kita baca sirah dahulu, sirah zaman Nabi dahulu, mereka bermacam-macam puak. Adalah Bani Nadir, ada Bani Huzai'ah, apa? Bani Nadir, Aus, Khazraj dan sebagainya. Maknanya macam-macam. Ni Bani Hashim, ni Bani Muttalib, dan macam-macam bani, macam-macam puak. Jadi mereka itu berpuak-puak, berbangsa-bangsa. Akhir sekali mereka itu bertaksub-taksub di antara satu sama lain, sehingga kan hampir-hampir berlaku peperangan. Dan memang dahulu pun berlaku peperangan kerana asabiyah ini, kerana berpuak-puak. Sehingga kan bila nak mati berwasiat, damun bidamin, darah dibalas dengan darah. Maknanya maka darah ini maknanya berbunuh-bunuhan, wasiat, lawan, perang balik. Perang puak mana? Puak tu. Maka berpuak-puak. Sehinggalah Nabi bangkit. Nabi SAW bangkit, bersihkan hati manusia. Jangan kamu berpuak-puak. Yang Aus, yang Khazraj, yang duduk di kota Madinah. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila Nabi sampai di kota Madinah, Nabi mempersaudarakan Aus dan Khazraj tadi.
Jadi mereka tadi duduk atas satu kalimah. Kalimah itulah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi mereka ini masuk Islam. Bani apa? Bani Aus masuk Islam. Bani apa? Bani Khazraj masuk Islam. Dan banyak lagi lah puak-puak yang masuk Islam tadi. Jadi yang besarnya Aus dan Khazraj ni masuk Islam. Bila masuk Islam, mereka masih ada lagi puak dia. Kami Bani Aus, kami Bani Khazraj. Mereka mendabik dada. Mereka ni apa ni? Dok kira bangsa dia lah yang paling bagus. Lalulah apabila sudah diislamkan mereka itu, orang Yahudi ni, ada seorang orang Yahudi dia pandai bersyair. Dia pandai bersyair. Lalulah dia puji Aus. Bila dia memuji golongan Aus, mereka puji-puji, lalulah merendah-rendahkan Khazraj. Jadi bila kumpulan Aus ini dipuji, lalu dia sukalah. Dia suka-suka orang puji-puji dia suka-suka. Kemudian orang merendahkan Khazraj, lalulah dia meremeh-remehkan dia. Maknanya. Kemudian mari orang Yahudi lain pula bersyair menaikkan Khazraj, merendah-rendahkan Aus. Lalu berlaku sorak menyorok dulu asal. Sorak akhir kali orang ni kata orang ni kata orang ni, akhir sekali payah sangat kata ambil balik masing-masing, bawa pedang masing-masing, kita perang susahnya. Ni puak je. Puak Aus ini lebih baik. Khazraj kata dah, puak Khazraj lebih baik. Siapa ya tu dombok orang Yahudi. Lepas orang Yahudi bersyair mengadu, akhir sekali jadi marah puak-puak ni pun syair sendiri. Mereka pun kata dia lebih baik, orang ni lebih baik. Akhir sekali masing-masing bawa balik, arah balik, ambil pedang dan kita berperang. Tayah mulut-mulut ni susah kira. Maknanya akhir kali balik ambil pedang. Ini berlaku zaman Nabi. Maknanya bila berlaku zaman Nabi, akhir sekali mereka balik bawa pedang, ambil masing-masing balik bawa pedang. Nabi dapat tahu pertelingkahan di antara Aus dan Khazraj ini. Lalu Nabi pergi mendamaikan kedua-duanya. Nabi pun berkata, aku masih ada lagi kamu nak berperang di antara satu sama lain. Lalulah Nabi pun berceramah, lalulah Nabi pun berkhutbah, lalu Nabi menasihati dua puak ini sehingga mereka itu menyesal dan menangis, dan ketika itu mereka pun tidak lagi berbalah-balah di antara satu sama lain. Kenapa? Kerana puak saja. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang Islam itu, orang beriman itu bersaudara belaka. Baik di Indonesia, baik di negara Arab, baik dengan Eropah, yang beriman itu bersaudara, tidak ada berpuak-puak. Maka dia kata di situ, fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikan dua kumpulan yang bertelingkah tadi. Maka dilarang dalam Islam, tidak ada yang mulia. Kaya tidak mulia juga. Orang alim pun belum lagi mulia. Tapi habis tu apa yang mulia? Yang mulia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keturunan pun belum lagi terjamin lagi. Walaupun itu keturunan diraja ataupun keturunan orang kaya-kaya, orang ni keturunan pahlawan. Hantuah tu keturunan saya lah kononnya. Maknanya saya ni megak panjang alam ni keturunan saya ni. Tak kira Allah Ta'ala tidak memandang, malaikat tidak tanya apa keturunan kamu. Kamu ini keturunan diraja ke keturunan pahlawan? Tidak. Maka yang ditanya adalah takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang bertakwa. Yang Allah Ta'ala sebut macam mana? Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami jadikan kamu ini lelaki perempuan. Siapa jadi? Allah. Tidak ada pilihan. Tidak ada ibu bapa kita tak pernah isi borang. Nak lelaki perempuan tidak. Allah Ta'ala yang menjadikan zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan mereka itu berpuak-puak ataupun berbangsa-bangsa. Bangsa pun tak pilih. Kalau boleh pilih, ramai pilih. Saya nak pilih bangsa Arab. Maknanya. Jadi tak ada pilihan. Allah Ta'ala menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, dan untuk mereka berkenalan di antara satu sama lain. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Bilal Ibn Rabah satu ketika itu dihina oleh sahabat-sahabat Nabi. Bilal Ibn Rabah ni dia boleh azan. Jadi Nabi muliakan dia. Dan dia ini dahulunya hamba. Bila dia ni hamba, akhir kali dibebaskan. Sayyidina Abu Bakar membelinya. Kemudian lepas beli jadi hamba kepada Sayyidina Abu Bakar, lalu Sayyidina Abu Bakar memerdekakan dia.
Kenapa? Kerana atas nama akidah, beriman kepada Allah. Lalu dibebaskan. Bila dibebaskan bersama dengan Rasulullah SAW pergi ke Madinah. Bila pergi ke Madinah, akhir sekali menjadi muazzin. Bila Ibnu Rabah menjadi muazzin. Muazzin ni Tok Bilal lah kita. Ambil berkat nama Tok Bilal. Jadi muazzin. Jadilah orang yang melakukan azan. Bila Ibnu Rabah ni dia hamba, dia berkulit hitam. Orang tak berapa cantik lah maknanya, berkulit hitam. Lalu dia buat azan. Tetapi walaupun hitam bukan sebarangan hitam, tetapi mempunyai suara yang merdu. Maknanya suara yang merdu. Macam mana suara Bilal Ibnu Rabah, wallahu alam. Katanya apabila sahabat mendengar suara Bilal Ibnu Rabah, pasti tidak dapat tidur. Kerana merdunya, sedapnya, kuatnya suara Bilal dan gagahnya suara Bilal Ibnu Rabah. Dan Nabi pernah panggil pemuda-pemuda lain untuk azan, tapi sampai waktu suruh Bilal Ibnu Rabah. Sebab apa? Sebab Bilal Ibnu Rabah ini mempunyai suara yang hebat. Jadi Bilal Ibnu Rabah ini satu hari azan. Bila dia azan, ada seorang sahabat Nabi kata, "Mujur, ayahku dah mati. Kalau tidak boleh tengok budak hitam." Maknanya yang melaungkan azan ni. Jadi dengar. Kemudian ada lagi kata, dia kata ke Bilal Ibnu Rabah, gagak hitam pula. Kata kepada Bilal Ibnu Rabah. Nabi dapat tahu, Nabi marah. Dan Nabi menunjuk, beritahu kedudukan Bilal Ibnu Rabah ini lebih afdal daripada kamu. Lebih afdal daripada orang yang kata ke dia tu. Dan dikatakan dalam ketika Isra Mi'raj tu, Nabi telah mendengar tapak kaki orang berjalan dalam syurga. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, siapakah yang berjalan di dalam syurga? Lalu dikatakan tapak kaki itulah tapak kaki Bilal Ibnu Rabah. Maknanya, jadi itulah kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Dan dia siapa? Dia adalah hamba. Katanya daripada Habsyah, daripada orang kulit hitam, daripada orang Afrika kata silap. Maknanya orang yang tidak ada kemuliaan dari segi bangsa. Tetapi Allah Ta'ala tidak memandang kepada bangsa. Dia itu mulia. Ada seorang sahabat Nabi, dia hina Bilal Ibnu Rabah. Lalulah Rasulullah marah pada dia. Dan Nabi mengatakan, la fadla baina arabiyyin wala a'jamiyyin. Tidak ada kelebihan di antara orang Arab dengan orang lain daripada Arab. Maknanya, dan tidak ada kelebihan wala aswa wala abyad. Tidak ada kelebihan di antara hitam putih, tidak ada. Tidak ada kelebihan. Yang ada kelebihan adalah takwa kepada Allah. Lalu Nabi membaca ayat yang saya baca tadi, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Lalulah Nabi membaca, orang yang mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi tidak ada antara dua darjat. Yang ada adalah antara ketakwaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting bertakwalah kepada Allah. Maka orang Arab dengan asabiyahnya, dengki di antara satu sama lain, ataupun asabahnya. Asabah ni dengan arti kata dengan jemaah dia lah, dengan kumpulan dia. Dan raja pembinasa dengan sebab jur yakni zalim. Dengan sebab kezaliman dia. Raja dengan sebab kezaliman dia pembinasa. Binasa raja tadi. Nah, yang ketiga kepala orang. Mana kepala orang? Kepala orang ni pemimpin. Cerita pengalaman sekian apa orang. Satu hari saya pergi ke Aceh dahulu. Pergi ke Aceh, lalu disambut oleh Gubernur sana. Lepas disambut oleh Gubernur, mana minta berucap lah. Jadi ada dua tempat yang saya rasa susah hati sangat. Satu di tempat makan. Tempat makan tu kita berjumpa dengan kalau sini ahli esko lah kira. Orang pakar besar lah. Jadi sebelum nak sampai kepada orang besar-besar, dia ada orang-orang biasa dulu, orang esko bercakap. Jadi nak bercakap dia ada protokol. Saya ni, kita orang Malaysia, orang Terengganu pula. Kalau orang Malaysia, orang KL boleh tahan juga. Ni orang Terengganu, pekat pula Terengganu. Kita bimbang juga, takut tubir. Tak agak-agak tubir kita. Pening orang Indonesia. Jadi saya ni serba salah, takut. Jadi bila dia takut tu, saya pun dengar apa yang protokol dia. Protokol ni yang sebut lah. Yang berhormat, yang berbahagia. Itu tubirlah bapak-bapak. Lepas tu tubir kepala bapak. Saya terberuk saya. Saya kata nak kata mana ni? Jadi dia bercakap ada 3 orang. Nanti kira saya.
Gerang saya, dua orang gerang saya, lepas tu seorang kali menutup ni orang hap seorang kali jadi dua orang. Orang pertama cakap macam tu, saya sudah susah hati, betul. Saya tak ingat dah saya nak cakap apa. Saya dah takut ke ni. Jadi saya tengok sahabat-sahabat saya yang daripada Malaysia, dia dah senyum-senyum dah. Jadi dah kata dah, memang bercakap, memang saya kena bercakap. Jadi dia bercakap, orang yang kedua pun begitu juga. Bapak-bapak, kepala bapak. Susah hati saya. Susah hati. Maka siapa lagi lerang saya, berdebar tak ada arah dah. Tapi saya buat biasa saja. Saya pun kata, bapak-bapak, kepala bapak. Saya pun kata, saya tengok dia anggur. Mana kita telah muliakan dia. Saya pun bercakap, habis bercakap lega saya. Alhamdulillah. Maknanya, itu bahasa ya, bahasa. Tapi jangan duduk Malaysia jangan kata gitu. Duduk di Malaysia tu jangan kata gitu, marah kau orang. Jadi kita kena pandai-pandai lah. Bila masuk kawasan orang, buat jangan kawasan orang. Jadi dia kata kepala orang. Di sini. Dan yang seterusnya kepala orang. Tahu kepala orang? Masuk kepala orang ni ketua lah, pemimpin. Itu dia panggil kepala orang. Dan kalau pemimpin kepala orang, dah rakyat dia, kata benda. Maknanya. Maka dia kata kepala orang. Kepala orang dengan takabur, dengan sombong dia. Pemimpin dengan kesombongan dia. Ini bahaya. Penyakit-penyakit yang boleh yang boleh merosakkan dia. Maknanya. Jadi pemimpin dengan kesombongan dia. Sebab apa dia jadi sombong? Sebab dia ada kedudukan. Bila ada pemimpin ni, dia ada kuasa dia. Menyebabkan orang akan ikut kata dia sebab dia pemimpin. Kesombongan. Ada sahabat Nabi yang nakal. Zaman Nabi pun ada kot nakal. Ada sahabat Nabi yang nakal-nakal. Satu hari Nabi pilih dia. Nabi lantik dia menjadi pemimpin. Jadi semua dipanggil, kemudian Nabi lantik. Nabi beritahu orang ni aku lantik jadi pemimpin. Kemudian Nabi pesan dia. Nabi pesan kepada orang ramai supaya taat kepada lelaki ini yang aku lantik jadi pemimpin. Jadi setuju? Setuju belaka. Jadi ingat taat apa yang dia kata ni. Orang pun kata taat belaka. Sami'na wa ata'na. Taat belaka. Lalu lah pemimpin ini yang dilantik menjadi panglima perang, dia pun mengatur peperangan, dia pun arahlah kepada pasukan tenteranya. Lalu pasukan tenteranya ikut belaka. Bila dah ikut sampai kepada peperangan, dia pun arah. Dan Nabi memang orang yang pandai memilih. Maknanya Nabi pilih atas kelayakan. Nabi tidak pilih atas orang yang rapat dengan dia. Sebab satu kes berlaku, Khalid Al-Walid minta Abu Zar ni minta satu jawatan pada Rasulullah. Sedangkan Abu Zar ni memang rapat dengan Nabi. Tapi Nabi tidak pilih Abu Zar, Nabi memilih kepada Khalid Al-Walid. Jawatan tu diberi pada Khalid Al-Walid. Jadi Nabi pilih lelaki ini. Bila Nabi pilih lelaki ini pimpinlah pasukan tentera dia sampai mendapat kemenangan. Menang dah perang sebab Nabi pilih. Balik dalam perjalanan, panas-panas dering, panas. Tengah-tengah panas, suruh berehat di satu tempat. Tiba-tiba pemimpin tadi arah kepada pasukan tentera dia tu cari kayu api. Jadi saja-saja cari kayu api. Orang pun pelik, orang pun tamu. Aku kan pemimpin, kan Nabi suruh lah ikut aku. Cari ikut kayu api. Saja dia notice. Orang pun cari kayu api. Habis cari kayu api. Dia pun kata letak satu tempat. Bila setiap kali arahan yang pelik yang tidak ada kena-mengena ini, orang tanya dia kata sama. Aku kan pemimpin, kan Nabi suruh taat pada aku. Apa taat? Habis dah kumpul kayu api, dia pun arah nyalakan kayu api. Dia pun tanya buat apa nak masak? Nak buat apa ni? Lalu dia kata, akan aku pemimpin, ikut saja. Ambil api kan, nyalakan kayu api. Habis dah api dah menyala, dia arah terjun. Sahabat dia susah hati. Bila dia akhir sahabat dia susah hati, dia kata aku kan pemimpin. Jadi dalam keadaan macam tu, ada sahabat Nabi nak terjun sebab taat kepada pemimpin. Lalu ada sahabat yang halang, jangan. Kita berapa nak cari kebinasaan tu? Kalau kita baik tak payah perang tu. Akhir sekali, bala. Dia marah. Saji walau marah. Dia marah-marah, tak ada seorang terjun dalam api. Mujur tak ada orang. Saja suruh taat.
Lalulah baliklah tadi, balik pasukan tentera, cerita pada Nabi. Cerita pada Nabi, ada ketua kita ni suruh kumpul kayu api, nyalakan apa terju. Nabi tanya, ada seorang tak terju? Tak ada seorang. Kalau siapa terju masuk neraka. Kalau terju masuk neraka. Memang betul Nabi suruh taat, tapi janganlah perkara yang tidak munasabah pun taat. Jadi ini kisah yang berlaku. Jadi sahabat Nabi tu memang dia saja nak test anak buah dia, orang-orang yang duduk di bawah dia. Jadi nak beritahu, pemimpin ni menjadi satu, dia kata yang menyebabkan dia masuk neraka adalah dengan sebab kesombongan dia. Kalau kita baca kisah sahabat-sahabat Allah hebat. Saidina Umar, dia pemimpin, dia langgar orang tua belebel ke dia tunduk je. Tak nampak mata gini, WPT moci jadi macam WPT senyap lu moci. Balik lari. Ada moci tahu tak moci marah siapa? Ada orang tu, orang muda tu, tengok tak nampak orang. Tengok tak nampak orang langgar, dia pun marah kepada orang tu. Orang tu berkata, moci tahu tak? Itulah dia khalifah kita. Terkejut moci tadi. Dia kira tidak ada protokol, biasa saja. Ni saat tu Saidina Abu Bakar, dia pergi tolong seorang tua. Bila dia tolong orang tua tadi, dia beri makanan, dia bersihkan rumah, orang tu belebel. Agak ke Saidina Abu Bakar dah orang. Agak ke Saidina Abu Bakar, dia kata duduk saja je, tak tolong orang susah begini. Saidina Abu Bakar buat kerja, orang belebel ke dia. Ya sungguh. Maknanya dia kena marah. Mana orang tu? Dan orang tu tak tahu yang tolong tu Saidina Abu Bakar. Maknanya tawaduknya dia, betapa ikhlasnya buat kerja. Begitu juga dengan Saidina Umar. Saidina Umar, mengikut riwayat dia, memang banyak orang kampung marah ke dia. Sedangkan dia itulah yang banyak tolong orang kampung. Orang kampung mana yang marah dia? Orang kampung hak tolong je. Hak dia tolong. Setiap kali dia tolong saja, orang kampung kata, baikmu jadi khalifah. Saidina Umar tak payah jadi khalifah lah. Padahal jadi khalifah tu Saidina Umar. Mereka itu orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman Saidina Abu Bakar kalau ditimbang dengan iman yang lain, tidak ada yang lebih berat kecuali iman Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pemimpin jaga-jaga, jangan sombong dengan orang yang di bawah dia. Dan yang seterusnya yang menyebabkan orang masuk neraka adalah saudagar, ahli-ahli perniagaan. Ini jaga ahli-ahli perniagaan. Dengan sebab khianat dia tidak amanah. Maka siapa yang menjadi ahli perniagaan, jadilah ahli perniagaan yang amanah. Kerana orang yang amanah ini at-tajirus suduq ma'an nabi wa siddiqin wa syuhada fil jannah. Peniaga-peniaga yang benar lagi amanah, mereka itu akan masuk syurga bersama Nabi. Akan duduk bersama Nabi dengan siddiqin, orang yang membenarkan Nabi, syuhada, orang yang mati syahid. Maka orang-orang yang berniaga, yang benar-benar amanah ini, mereka itu akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Batu orang zaman dulu, mereka itu berniaga untuk mencari, untuk menguatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadilah saudagar yang amanah, peniaga yang amanah. Biar kita amanah pun. Ada orang kata kalau kita amanah, dia kata orang tipu kita. Ya, jadi tak amanah kat orang kita, nak tipu orang juga. Jangan. Kalau kita tak amanah lalu ditipu oleh orang, nanti Allah Taala akan ganti. Akan ganti dengan perkara yang lebih baik daripada itu. Maka jadilah orang yang amanah. Kalau nak buat macam Sayyidina Osman boleh. Sayyidina Osman satu ketika dia berniaga. Bila berniaga, masa tu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi masa zaman Sayyidina Umar Al-Khattab itu dapat berita di Baghdad. Baghdad ni dekat negara Iraq, dekat negara Saddam Hussein tu. Dapat berita di Baghdad kekurangan barang makanan. Kekurangan barang makanan. Jadi di antaranya apa? Di antaranya gandum lah. Dulu kita gula berlaku. Jadi kurang barang dagangan makanan. Jadi Sayyidina Osman ni dia perniagaannya dia bentuk barang-barang makanan asasi. Jadi dalam keadaan macam tu, Sayyidina Umar dapat berita Sayyidina Osman akan balik ke Madinah. Lalulah Sayyidina Umar hantar utusan, barang-barang yang akan dihantar di Madinah ni yang berbentuk makanan tadi jangan dihantar ke Madinah, tapi lalulah dekat Baghdad. Kerana di Baghdad itu keputusan barang-barang dagangan makanan.
Lalulah Sayyidina Osman dapat arahan, lalu dia pergi pusing ke Baghdad, balik ke Baghdad. Maka bila balik ke Baghdad, bawa barang-barang makanan yang banyak. Bila sampai saya di kota Baghdad, orang Baghdad sudah tahu, toke-toke, toto peraih dah tunggu Sayyidina Osman. Sudah tunggu Sayyidina Osman. Lalu toto peraih balah sama sendiri nak ambil barang. Masa itu dia tahu, gandum berapa sekilo? Duya kami nak beli RM2.5. Kata toto peraih ni kami nak beli RM3. Orang kata RM4, RM5, RM10 sekilo. Dan kalau RM10 sekilo, roti jana berapa sih? Maknanya sekali makan RM12. Roti jana kosong tak RM12. Gula mahal, gandum mahal. Jadi akhir sekali harga bergebu-gebu. Sayyidina Osman tengok, ni RM2, ni RM2.5, ni RM2.5 sen, ni RM2.65 sen. Mana dia berebut nak harta. Sebab apa? Sebab dia sekarang ni barang tu sudah tidak ada, kemudian permintaan banyak. Jadi kalau barang tidak ada, permintaan banyak, maka harga akan melambung. Dia kaedah dia gitu. Jadi harga akan melambung. Jadi letak saja apa harga, akhir sekali akad tu. Sehinggalah harga yang paling tinggi. Bila harga yang paling tinggi tu siapa utuh 100%. Dah tak ada orang nak lawan dah, harga paling tinggi. Sayyidina Osman kata, habis harga muntah tu, aku nak untung 300%. Lalulah toto peraih pun marah. Apa buat macam tu begini nak cari untung barang? Lalulah Sayyidina Osman kata, tidak, sebenarnya bahagian makanan ni aku nak beri kepada orang-orang yang tidak ada makanan di sini, bukan untuk jual. Lalulah dipanggil pakai miskin, dipanggil rakyat-rakyat juta, ambillah belaka semua makanan ni supaya apa ni, supaya makanan-makanan yang kurang tadi dapat menampung kehidupan mereka. Inilah Sayyidina Osman Ibn Affan. Dia nak mencari kelebihan. Dah tu dia buat macam tu sebab dia sudah untung dah yang lain. Maka saudagar masuk neraka, saudagar dengan sebab khianat dia. Jaga-jaga jangan khianat orang. Yang rosak beritahu rosak. Yang rosak beritahu rosak. Jangan duk tukar. Maknanya yang rosak benda apa ni? Contohnya kita jual buah. Jadi buah rosak ke buah rosak? Ini buah ni tak molek. Buah ni tidak molek. Saya tak boleh jual, nanti awak makan sakit perut. Ataupun benda apa buah ni buah tidak molek. Harganya murah sikit. Maknanya kalau begitu jangan dicampur-campur. Satu hari Nabi pergi ke pasar. Bila Nabi pergi ke pasar, Nabi tengok orang susun buah comel. Orang jual buah kan dia pandai susun. Ni contoh je, minta maaf tidak ada kena-mengena dengan orang jual buah di sini. Kalau ada, ni contoh aja. Jadi dia susun buah jadi comel. Lalu Nabi pun tengok buah comel-comel, Nabi pun tengok belah bawah. Nabi seluk belah bawah, nampak buah lembek-lembek. Nabi pun tanya, ni apa ni? Asabat sama, kena air hujan. Kena hujan. Lalu Nabi kata kalau kena hujan apa hak luar hak comel ni, hak dak molek tu bau. Maka siapa yang menipu bukan daripada golongan aku. Nabi marah perbuatan tadi. Jadi jadilah peniaga yang amanah, ikhlas dan jangan mengkhianati orang. Kalau orang khianat kita, Allah Taala beri pahala pada kita. Dan yang seterusnya, ahlu rasatik, yakni orang yang hitam dengan jahit. Rasatik ni orang ahli kampung sebenarnya. Orang ulu-ulu boleh. Orang ulu, orang kampung. Dia kata di sini yakni orang hitam dengan jahil. Orang dengan kejahilan mereka. Jadi masuk neraka dengan sebab kejahilan. Jadi keluarkan diri kita daripada kejahilan. Mesti belajar, ambil ilmu dan beramal biar berdasarkan kepada ilmu. Masuk neraka dengan sebab jahil. Walaupun orang tu baik, dia cari orang, tapi dia tak belajar je. Dia tak cari orang, dia tak khianat orang, dia duduk saja di rumah dia dan dia tidak belajar. Tidak belajar menjadi jahil pun menyebabkan masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang akhir sekali ni yang nak khabar. Yang akhir sekali, yang keenam menyebabkan yang masuk neraka adalah ulama. Ulama dengan sebab hasadnya. Jadi 6 golongan, maka yang keenam adalah ulama dengan sebab hasad dia. Jadi ada 6 Yang pertama orang Arab dengan ketaksubannya, dengan perkaumannya. Yang kedua raja dengan sebab kezalimannya. Yang ketiga pemimpin dengan sebab takaburnya, kesombongannya. Yang keempat peniaga dengan sebab pengkhianatannya. Yang kelima ahli-ahli kampung dengan sebab kejahilannya. Dan yang keenam ulama dengan sebab hasadnya.
dengan sebab kedengkiannya, dengan sebab dengki. Maka ulama-ulama pun adalah orang yang terkena penyakit dengki. Bahkan kadang-kadang ulama lah yang banyak berdengki-dengki di antara satu sama lain. Ilmu tu sudah ada, tetapi hati itu belum lagi sesat, belum lagi bersih, lalu mari dengki di antara satu sama lain. Maka jangan berdengki-dengkian. Jaga. Akhirnya berlakulah pendengkian. Banyak berlaku dalam kisah-kisah dahulu ulama-ulama lah. Dan orang dengki tidak selamat. Ada satu kisah, orang ini dia duduk dengan raja. Duduk dengan raja, dan raja tanya dia sama, dan raja baik dengan dia. Jadi akhir sekali menyebabkan orang jadi dengki. Jadi orang jadi dengki, orang cari jalan macam mana nak suruh raja hukum dia. Macam mana nak suruh raja hukum dia. Lalu duk fikir-fikir, ada seorang tu yang dengki pada orang ni. Dia fikir-fikir begini, kita panggil dia makan. Lalulah dipanggillah orang yang baik dengan raja tadi, pergilah rumah dia makan. Bilalah makan, dia berilah makanan yang menyebabkan bau, mulut berbau. Boleh jadi bawang putih ke, boleh jadi bawang jeruk ke, boleh jadi bawang metah ke, dah kira lah. Boleh jadi peta jering ke, dah kira lah. Dia beri makanan yang menyebabkan mulut berbau. Kemudian dia pun bagi makan. Bila bagi makan, tengah bagi makan, orang ni beritahu raja. Dia kata orang yang baik dengan tuanku itu, dia kata ke tuanku macam-macam. Dia kata macam ni. Raja pun nak marah. Dan apa buktinya? Nanti raja nak tahu. Kalau dia cakap, dia tutup mulut. Kata orang tu. Lepas tu dia pergi jumpa orang tu. Tengah makan, dia kata begini, raja panggil kamu, aku nak pesan kamu, kalau kamu bercakap, kamu tutup mulut. Sebab makanan ni makanan yang menyebabkan bau mulut. Kamu tutup mulut dia. Dia kata tak apalah. Dia pun pergilah jumpa raja. Dia tanya, tuanku panggil saya. Ya, dia pun tutup mulut. Jadi bila orang macam tu, raja kata, oh ya sungguh kata aku banyak Tapi raja pun depan dia buat baik, tak ada apa-apa. Buat baik, tidak ada apa-apa. Lepas tu suruhlah, raja pun beri satu surat ke dia. Satu surat, ada tulisan di dalam. Lepas tu raja pun ambil surat, beri kepada dia. Aku nak suruh kamu bawa surat ini, kamu beri kepada si Anu bin si Anu. Bawa surat ni beri kepada si Anu bin si Anu. Dia pun tak apa, dia pun sangguplah ikut perintah raja tadi. Dapat surat. Orang yang dengki tu tengok pelik, raja beri surat pula, banyak duit dalam pasangan. Jadi dia jadi susah hati. Dia nampak siapa surat pula. Lalulah orang tu pun keluar dari istana, yang dengki tak diikut. Bila dengki ikut, jadi tak sedap. Dia nak pergi ke mana ni? Nak hantar surat ke mana? Dia pun sampai derah-derah pergi kat orang tadi. Dia derah-derah pergi kat orang tadi. Dia pun tanya, raja buat apa kamu? Dia kata, raja beri siapa surat ke aku. Dia buat benda siapa surat? Kena hantar ke orang ni. Kata orang tu, jangan hantar, jangan mu hantar, biar aku hantar. Ni mesti raja nak beri hadiah ni pasangan. Jadi orang hak dengki tadi, orang hak tadi tu beri surat, dia pun balik Orang hak dengki tadi pun hantarlah surat. Dia terfikir, nanti kalau aku hantar surat, dia buka, nanti aku dapat hadiah banyak pasangan ni. Bila fikir, sebab raja tu dia baik dengan, dia ingat baik dengan dia. Padahal raja kan baik dengan orang ni, nak beri hadiah pada orang ni. Jadi dia ingat dia yang dapat hadiah. Dia pergi, siapa ke orang tu, dia pergi surat. Surat pun dibuka. Dalam surat tu kata, orang yang membawa surat ini orang yang memfitnah dia, memfitnah tuanku. Maka aku hukumkan orang ini hendaklah dipancung kepalanya. Orang yang bawa surat ini. Jadi akhir kali orang pun baca, ambil pedang pancung kepala kawan tu. Jadi baca, mati dia. Mati kan? Esok ni memang tuanku rasa lega lah. Tiba-tiba tengok orang tu mari. Kejut dia, tak mati-mati lagi. Maka raja pun tanya, raja pun cerita, tanya dia pun cerita-cerita je. Maka surat itu diberi orang lain tu nak bawa. Rupanya orang yang dengki dia, yang dengki kepada dia. Sebab tu orang yang dengki tidak akan selamat. Itu cerita saja. Maka dia kata di sini, ulama dengan hasadnya, ulama dengan sifat dengkinya. Maka dengki dengan sebab apa? Kemasyhuran dia, dengan keilmuan dia, dengan pengaruh dia. Jadi dia takut kalau dia sudah masyhur, nanti orang tidak muliakan dia. Kalau dia sudah mendapat kehidupan pangkat, dapat pangkat, nanti dia hilang pangkatnya.
dengan orang ulama yang lain, dengan orang yang alim macam dia juga. Ataupun dengan arti kata dia dapat kemewahan harta, nanti orang akan lari pergi kepada orang lain, maka hilanglah hartanya, maka dia pun berdengki di antara satu sama lain. Maka orang-orang yang dengki itu termasuk dengan ahli kitab zaman Nabi. Ada ahli-ahli kitab zaman Nabi, dia sebelum Nabi sampai ke Madinah, dia cerita nanti ada seorang akan datang ke kampung kita Madinah. Orang ini sifat dia macam ni, macam ni, macam ni. Dia pun cerita sifat Nabi. Dan dia ini adalah Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Jadi kamu akan tengok dia, nak kenal dia, tengok dengan akhlak dia. Ahli-ahli kitab ini cerita tentang Nabi. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang dipahamkan kitab, yakni terdiri daripada ahli kitab, mereka itu mengenali Nabi sebagaimana mereka kenal anak mereka. Kata ulama tafsir, mereka kenal Nabi lebih daripada kenal anak mereka. Mereka boleh faham Nabi, macam mana cara-cara Nabi mereka tahu. Lalulah ahli-ahli kitab ini, bila orang tanya pada dia bagaimana kalaulah orang yang diceritakan ini, Nabi akhir zaman ini datang ke kampung kita, nak buat macam mana? Kata ahli kitab, kalaulah dia datang kepada kamu, berimanlah kamu dengan dia. Berimanlah kamu dengan dia. Maknanya kamu beriman dengan dia, maknanya ikutlah dia adalah Nabi akhir zaman. Lalulah benar datangnya Rasulullah SAW ke Madinah. Sampai Nabi ke Madinah. Lalu bila sampai Nabi ke Madinah, lalulah orang beramai-ramai mengikuti Nabi, menjadi pengikut Nabi. Apabila menjadi pengikut Nabi, lalulah ahli kitab semakin berkurangan pengaruhnya. Dan ketika itu orang pun tidak lagi memberi hadiah kepada ahli kitab, tetapi memberi hadiah kepada Nabi. Dan bersama dengan Nabi adalah orang-orang fakir-fakir, orang-orang susah. Dan Nabi apabila mendapat hadiah, maka Nabi akan membagikan kepada orang-orang yang lain. Lalulah bila melihat akhlak Nabi yang baik ini, membantu saja kepada orang-orang fakir, lalu orang tertarik dengan akhlak Nabi, orang pun beriman dengan Nabi beramai-ramai. Lalulah ahli kitab semakin hari semakin kurang pengaruhnya. Bila kurang pengaruhnya, maka semakin kuranglah hartanya. Bila semakin kurang harta dan pengaruhnya, maka kuranglah kemuliaannya. Lalu timbul dengki di dalam hati. Lalulah mereka ini ahli-ahli kitab berbincang dengan orang-orang Madinah. Bila berbincang dengan orang Madinah kata, kamu kok dulu kata kalau Nabi akhir zaman datang beriman. Dia kata aku tak kata-kata pun gitu. Dia tidak terima. Dia tidak kata pun macam tu. Tak ada. Lalu dia kata, bukan orang tu yang aku maksudkan, bukan Muhammad yang ni, bukan. Muhammad ni macam yang lain, bukan macam ni. Jangan ikut dia. Lalulah mereka menghasut supaya mereka itu lari dari Muhammad, lari daripada Rasulullah SAW. Siapa yang dengki sangat tu? Hak baca kitab dengki. Siapa? Ahli kitab dengki. Kenapa ahli kitab itu dengki? Kerana melihat bahawa pengaruh Rasulullah ni semakin ramai. Lalulah berlaku berdengki di antara satu sama lain. Hak dahulu gok hak puji Nabi, hak itulah hak keji Nabi. Hak dahulu gok kata begitulah. Ibnu Hayyaban disebut dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, berkata, nanti aku nak pesan kepada kamu, kalau Muhammad nanti, kalau Nabi akhir zaman nanti datang, nanti kamu beriman beraka dengan dia. Lalulah anak murid dia pun berimanlah. Bila beriman saja, orang tanya dia, dah bila lagi nak beriman? Tanya kepada Ibnu Hayyaban sendiri. Ibnu Hayyaban kata, nak beriman, aku tambah. Aku tidak mau. Sebab apa? Sudah mari perasaan dengki, perasaan tidak puas hati. Jadi yang berdengki-dengki itulah sama-sama alim, sama-sama ulama. Yang disebut dalam hadis al-ulama, ulama dengan hasad dengkinya. Lalu ini berlaku pada Nabi sendiri, ahli-ahli kitab yang memahami kitab, mereka beriman. Tapi bukan semua, ada juga yang baik, seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni bila dia dengar Nabi datang ke Madinah, dia rasa nak jumpa sangat Nabi. Lalulah dia pun pergilah dekat satu padang, orang sambut Nabi dengan bacaan puji-pujian ke atas Nabi, tolong abadu alaina dan sebagainya. Lalulah dia tengok orang berkerumun, dia pun mari ke dia duduk belakang. Bila duduk belakang, masa tu Nabi dah turun daripada kuda dia. Lalu dia tengok-tengok nanti dia tak nampak, boleh jadi dia rendah pada orang lain, wallahu alam. Lalulah dia kata dalam satu hadis Tirmizi, aku mencelahi orang.
Duduk celah-celah orang lah. Maknanya masuk ke depan celah-celah. Bila celah-celah cuba nampak, makin dekat dengar suara, tengok tak apa nampak tubuh sikit-sikit kan. Tiba-tiba nampak muka, tiba-tiba dengar suara Nabi secara jelas, terkeluar daripada lidahnya tanpa dia sedar. Innahu laisa bikazzab. Maknanya dia terkeluar dengan lidahnya, sesungguhnya aku telah melihat dia bukan pendusta. Cara tak sengaja. Cara tidak sengaja dapat kenal orang yang baik ni, dapat kenal orang yang baik hatinya, dia akan dapat kenal orang yang baik juga. Tapi kalau orang tu kurang baik hatinya, dia tak apa nak kenal lagi dengan orang-orang yang baik. Dia tak nak beza orang ni baik ke, orang ni tak baik, orang ni rima ke, orang ni tak rima, dia dapat beza. Akhirnya dalam keadaan macam tu, Abdullah bin Salam beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dia tanya Nabi, dia berdebat dulu dengan Nabi. Bila Nabi menjawab persoalan-persoalan, semuanya Nabi boleh jawab. Akhir sekali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli-ahli kitab sudah tahu Abdullah bin Salam ini berdebat dengan Nabi, lalu beriman. Lalulah Abdullah bin Salam ini diakui orang yang sangat alim. Sepatutnya kalau kata-kata dia mesti diikuti. Kalau Abdullah bin Salam sudah beriman, patutnya ahli kitab lain pun beriman. Tetapi oleh kerana kesombongan dan kedengkiannya, sudah tahu dah Abdullah bin Salam sudah berdebat dengan Nabi, sudah beriman, tetapi dia tidak mau lagi menerima. Tidak mau terima. Jadi jawapannya sebab apa dia tidak mau menerima? Jawapannya satu je, sebab dengki pada Allah. Berdengki sama-sama sendiri. Jadi bila dengki sama-sama sendiri, akibat dia walau dia alim, walau dia banyak ibadat, walaupun dia hebat, walaupun dia kedudukan yang tinggi di sisi masyarakat dan sebagainya, amal ibadat dia akan menjadi binasa. Apa buktinya? Nabi SAW bersabda, iyyaka wal hasada, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhkanlah kamu daripada penyakit dengki. Sesungguhnya dengki itu akan memakan pahala, akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu api. Walaupun kayu api sudah banyak berlonggok, dibakar, kemudian bakar-bakar menjadi abu, kemudian ditiup oleh angin, akhirnya kosong, tidak ada apa-apa. Disebabkan apa? Disebabkan penyakit dengki. Maka jauhlah kita daripada dengki. Kalau mari dalam hati dengki, cepat-cepat istighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim, minta ampun daripada Allah agar Allah Ta'ala selamatkan kita daripada penyakit dengki. Sebab itu kadang-kadang kita sudah menjaga ibadat, tapi kita tidak menjaga perkara yang menghilangkan ibadat. Sudah ramai, bagus, alhamdulillah, semuanya sudah mengambil berat tentang ibadat, sudah mengambil berat tentang zikir, diberi zikir kedok Allah alam. Kemudian disuruh membaca Quran, kemudian nak apa ni, disuruh buat amal ibadat, tetapi nak beritahu sudah menambahkan ibadat. Hanya satu lagi je, menjaga perkara jangan menghilangkan ibadat. Dengan penyakit-penyakit yang buruk, dengki, ujub, takabur dan sebagainya, itu hendaklah dipelihara supaya selamatlah hati kita, supaya moleklah kita beribadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Taala terima amal ibadat kita. Lalu dia kata di sini, dan apa bala yang sampai mendapatnya sampai kalimnya, kalamnya, apa bala yang sampai kalamnya hingga mendatang akan ulama. Maknanya kalam ni perkataan, apakah balanya yang sudah sampai perkataan hadis daripada Nabi hingga mendatang akan ulama akan neraka, sehingga ulama pun masuk neraka. Sebab tu ulama itu belum lagi selamat. Ulama belum lagi selamat sebenarnya. Jadi orang siapa yang selamat ini? Orang yang muflihun, orang yang hati dia bersih, orang yang ada ihsan, orang yang ada hubungan dengan Allah. Kalau orang itu orang awam biasa, tetapi dia ada hubungan dengan Allah, hati dia baik, ilmu dia tidak banyak, ibadat dia kurang, tapi hati dia baik, dia lebih baik daripada orang yang ada ilmu tapi hatinya tidak baik. Allah Ta'ala tidak mengasihi ahli ibadat yang hatinya tidak baik, tetapi Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang hatinya baik walaupun kurang amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan ada seresah orang tua yang dijamin masuk syurga, lalu dilihat amal ibadatnya, tidak ada amal ibadat yang banyak. Tidak ada amal ibadat yang banyak. Nak kata sembahyang malam, tidak juga. Nak kata baca Quran banyak-banyak, tidak juga. Nak kata sembahyang banyak-banyak pun tidak juga. Tapi sudah dijamin oleh Rasulullah dia adalah ahli syurga. Lalu bila ditanya, dia mengatakan dia ini menjaga hatinya.
tidak menyakiti orang, tidak dengki pada orang, yang sentiasa memelihara hatinya daripada penyakit-penyakit yang keji. Maka tidak dapat tidak kita jagalah penyakit-penyakit yang boleh merosakkan amal ibadat kita ini. Jauhkan diri daripada dengki. Jauhkan diri daripada dengki. Jadi macam mana nak jauhkan diri? Kalau kita tengok orang ada kelebihan lebih pada kita, kita letakkan itu pemberian Allah. Sebab kita tak nampak Allah tu, jadi kita dengki. Letak ini pemberian Allah. Yang kedua, kita kena faham Allah Ta'ala telah tidak menguji kita sebagaimana dia. Allah Ta'ala beri kaya, berat ujian kaya ni. Allah Ta'ala beri ilmu, berat ujian ilmu ni. Ilmu ni ujian yang sangat berat. Sangat berat ujian ilmu ini. Ulama-ulama ini ujian berat. Ulama ini kalau dia baik-baik sungguh, kalau dia jahat-jahat sungguh, jahat pada orang awam. Sebab itu disebut dalam hadis juga, dia adalah sebaik-baik manusia, dia adalah sejahat-jahat manusia. Siapa golongan itu? Yang pertama pemimpin, yang kedua ulama. Pemimpin ini baik, pemimpin itu lebih baik daripada kita semua. Maknanya. Tapi kalau pemimpin itu jahat, pemimpin itu lebih jahat daripada kita semua. Dia adalah sebaik-baik manusia, dia adalah sejahat-jahat manusia. Yang kedua ulama. Yang kedua ulama. Sebab tu kita tidak berani, jangan mengaku diri ulama. Sebab itu saya membaca kitab, ulama takut mengaku diri ulama kerana tidak mahu termasuk dalam golongan ni. Tidak mahu termasuk dalam golongan ni. Minta jangan masuk dalam golongan ulama. Takut termasuk dalam seburuk-buruk manusia. Dan disebut pula dia mengatakan bahawa ulama ini, dia kalau masuk neraka 500 tahun lebih dahulu daripada penyembah patung berhala. Dan dia pula kalau kena azab, dia adalah seazab-azab manusia. Sebab itulah kalau betul-betul ulama, dia pasti akan banyak menangis kepada Allah. Kalau betul-betul ulama, dia tak akan kejar kehidupan duniawi, kekayaan yang melimpah ruah, dia tak akan kejar. Maknanya kenapa? Kerana dia takut kedudukan ini sangat berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kita susah? Itu Allah Taala uji pada dia. Yang ketiga, kita kena takut kalau aku dengki, habis pahala aku sayang kau semayang. Sudah lama dah kita sembahyang, start daripada kita balik sampai sekarang kita sembahyang. Takkanlah dengan perkara ini kita nak merosakkan sembahyang kita, nak merosakkan amal ibadat kita. Lalu kita fikir, minta pada Allah jauhkan diri kita daripada penyakit dengki. Wal iyadu billahi min dzalik, wallahu a'lam. Sekali ya, hingga mendatang akan ulama akan neraka. Sebenarnya bahawa peliharakan daripadanya. Maka kata pengarang kitab kita Imam Ghazali, maka hendaklah kamu memeliharakan akan dia, yakni memeliharakan diri daripada sifat hasad dengki. Allahu a'lam. Ini bab tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiban. Allahumma ya Allah, ati anfusana taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, kami ampunilah kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa adik-beradik kami, jiran tetangga kami, masyarakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada penyakit dengki. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada penyakit-penyakit yang keji. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang benar-benar melakukan amal ibadat kepadamu dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan takwa kepadamu, dalam keadaan mencari keredaan di sisimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami cuba meninggalkan maksiat, ya Allah. Kami tidak mampu, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Kami tidak mampu meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami cuba istiqamah dalam melakukan amal ibadat, tapi kami tidak mampu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang istiqamah. Bantulah kami, ya Allah, dalam melakukan amal ibadat kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkatan orang yang hadir dalam majlis ilmu ini, ya Allah. Dan begitu juga ahli keluarga mereka yang berada di rumah masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkatan kepada kami semua, ya Allah. Dan berilah keberkatan kepada anak-anak kami, ya Allah, agar anak-anak kami menjadi anak yang saleh, anak yang melakukan ketaatan di sisi-Mu, ya Allah, ketaatan kepada-Mu, ketaatan kepada Rasul-Mu, dan ketaatan kepada kedua ibu bapanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki kami, ya Allah, berkatkanlah rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah orang yang hadir dalam madrasah ini, ya Allah, berkatkanlah madrasah hidayah ini, ya Allah, berkatkanlah pelajar-pelajarnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah hati-hati kami,
kami ya Allah hati yang sentiasa ingat kepadamu, hati yang sentiasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sabar di atas ujian yang kau timpakan kepada kami ya Allah. Selamatkanlah kami daripada sifat hasad dengki, fitnah memfitnah, buruk sangka dan sebagainya, dan hiaskanlah hati kami ya Allah dengan akhlak yang mulia ya Allah, dan jadikan kami orang yang sentiasa berzikir kepadamu. Jadikanlah lidah kami lidah yang ringan menyebut namamu. Jadikanlah hati kami hati yang sentiasa bergantung kepadamu. Jadikanlah nafas kami nafas yang bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Jadikanlah segala perbuatan kami daripada kami bangun tidur sampai kami tidur seterusnya sebagai ibadat di sisimu ya Allah. Selamatkanlah kami daripada maksiat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi siapa yang ada masalah tentang anak-anak